Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada kali ini kita dapat bersama-sama tuan-tuan dalam program Sembang Santai Mukhtasar Ilmu Falak kita pada malam ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini adalah rakaman bukan live, kerana pada malam ini di mana ketika mana ianya bersiaran, mungkin saya sedang dalam perjalanan pulang daripada melihat anak bulan untuk penetapan 1 Zulhijjah, berkaitan dengan perayaan Hari Raya Aidiladha, dan juga kita nak meletakkan ayam tasyrik itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, ini adalah siaran rakaman yang telah saya rakam terlebih dahulu untuk kita meneruskan pengajian kita dalam Sembang Santai Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah tuan-tuan. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan tengok pun dalam video ni, tengok cerah dia macam ni, saya rakam ni pada waktu siang insya-Allah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, ribuan terima kasih juga kita ucapkan kepada bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas sokongan yang telah diberikan dalam menyediakan platform untuk kita sama-sama dapat berkuliah bersembang santai pada saat ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyambung kembali dalam sembang santai Mukhtasar Ilmu Falak kita dalam bab yang kelima. Masih lagi kita membincangkan dalam bab takwim, dan terlebih khususnya kita akan membicarakan tentang sejarah takwim hijri, insya-Allah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, moga-moga Allah Taala memberikan kebaikan pada kita, terutama dengan datangnya bulan Zulhijjah ini, yang kalau kita sebut sebagai bulan haji, insya-Allah. Baik, Zulhijjah itu sendiri pun bermaksud bulan haji Zulhijjah. Nanti insya-Allah pada malam ni kita akan bicara, pada malam ini insya-Allah kita akan bicarakan dengan lebih panjang lebar. Baik, seperti biasa tuan-tuan, kita akan mukadimahkan perbincangan kita ini kepada ayat Quran, iaitu yang juga berkait rapat dengan perbincangan kita pada malam ini, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul lin-nasi wal hajj, iaitu petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 189, di mana Allah Taala berfirman yang bermaksud yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah ia adalah penetapan masa bagi manusia dan dalam penetapan ibadat haji. Masya-Allah tuan-tuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana ayat ini telah dihuraikan secara panjang lebar tuan-tuan, cuma saya ambil sedikit saja daripada perbahasan yang ingin saya kongsikan bersama pada saat ini, di mana dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan ataupun telah memberikan jawapan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kenapa Allah Taala menciptakan ahillah. Ahillah ni tuan-tuan, ahillah kalau tuan-tuan tengok di sini, ahillah ini adalah jamak kepada lafaz hilal. Jamak kepada lafaz hilal, maka dia disebut sebagai ahillah dalam jamak taksir. Maka mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Sebahagian tafsir menyatakan bahawa yang bertanya ini adalah para sahabat. Sebahagian tafsir lagi menyatakan bahawa orang-orang kafir ketika itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah hikmah dijadikan hilal itu, yang mana hilal ini adalah bentuk yang kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran ataupun dalam slide ini, ada saya sertakan sedikit sekeping gambar. Alhamdulillah, ini adalah gambar hilal
iaitu pada hari yang ke-30 ni, 30 Rabiul Awal pada tahun 2017, lama dah ni kan. Umurnya pun 28 jam 37 minit. Jadi ini adalah contoh hilal, masya-Allah kan. Pada kami yang selalu melihat hilal ni, kita boleh dapat rasalah betapa cantiknya, betapa indahnya, betapa eloknya, betapa gembiranya tuan-tuan bila kita melihat hilal ini. Masya-Allah. Baik. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini tuan, kalau saya boleh pergilah sikit kepada maksud hilal. Hilal ni sebenarnya adalah daripada lafaz halala. Halala maksudnya dalam apa yang kalau tuan-tuan boleh rujuk juga dalam beberapa buku, bila maksudkan dengan hilal ini sebenarnya kita rujuk kepada perkataan halala yang bermaksud gembira. Yang bermaksud gembira. Kerana bila orang melihat hilal, maka mereka akan bergembira dengan kenampakan hilal itu kerana datangnya bulan yang baru. Seperti mana yang tuan-tuan kalau masih ingatlah dalam pertemuan kita sesi yang pertama ke hari itu tuan-tuan, saya pun tak ingat dah. Sesi pertama dalam perbincangan kita berkaitan dengan takwim ini, itu perkataan syahrun, bulan, yang asal daripada perkataan yang maksudnya di situ dimasyhurkan ataupun disebarkan. Kenapa setiap kali dapat melihat anak bulan halala, mereka bergembira dan mereka ketika itu memasyhurkan ataupun mereka menyebarkan bahawa anak bulan ini sudah kelihatan. Masya-Allah kan. Baik. Jadi berdasarkan kepada lafaz ahillah yang merupakan jamak kepada hilal, maka para sahabat dan sebagian tafsir mengatakan bahawa orang-orang kafir ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berkaitan dengan hilal ini. Maka Allah Subhanahu taala menjawab bagi pihak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas wal haji, itu ahillah itu adalah petunjuk ataupun suatu rujukan mawaqit, iaitu masa bagi manusia dan juga ibadat haji. Masya-Allah. Maka ketika itu bagaimana Ibnu Katsir telah menyatakan bahawa dia yaqulu ja'alallahu mawaqitu lisaumil muslimin. Maka dalam konteks kita ni tuan-tuan, maka Ibnu Katsir menyatakan bahawa Allah Subhanahu taala menjadikan hilal itu adalah mawaqit, iaitu satu ketetapan waktu lisaumil muslimin, untuk orang-orang bagi kita sebagai orang Islam ini untuk menetapkan bilakah untuk kita berpuasa, wa iftarihim, dan juga untuk kita menetapkan bilakah yang disebut sebagai hari raya. Dan kemudian kita menetapkan juga iddah seorang wanita yang telah diceraikan dan juga tempoh masa hutang kamu. Maka kalau kita lihat di sini bagaimana ini sebenarnya merupakan suatu dalil yang begitu jelas dan begitu kuatlah kalau kita nak bincangkan bahawa bagaimana bila sebutkan tentang hilal ini ataupun kenampakan hilal ini yang menjadi satu asas yang penting untuk kita membincangkan tentang perjalanan penetapan awal bulan itu. Bila masuk satu hari bulan, bulan ini ada 29 ke ataupun 30 harinya, adalah sangat berkait rapat dengan anak bulan ataupun hilal. Maka di sinilah dapat kita kenal pasti dan juga berdasarkan kepada nas-nas yang lain juga daripada Quran maupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa penetapan hilal ini adalah sangat penting, dan dari sudut aspek takwim yang kita kena gunakan dari sudut ibadat kita ialah takwim qamariyah, sistem takwim qamariyah. Maka kita tak boleh guna sistem takwim syamsiah, kerana sistem takwim syamsiah digunakan dalam aspek yang lain. Dari sudut ibadat kita hendaklah merujuk kepada perbahasan ataupun merujuk kepada sistem takwim qamariyah, kerana berdasarkan kepada ayat surah Al-Baqarah ayat 189 ini, di mana Allah Subhanahu taala menyebutkan bahawa bagaimana hilal itu perlulah dijadikan sandaran ataupun suatu rujukan bagi penetapan waktu bagi manusia
boleh jadikan penetapan waktu bagi manusia dan terkhususnya dalam melibatkan ibadah, terkhusus dalam ibadah. Dan lebih jelas lagi kalau kita dapat lihat bagaimana Ibnu Kathir sini menyatakan bahawa bagi kita bila nak puasa, bila nak berhari raya, bila nak menetapkan iddah seorang yang wanita yang telah pun diceraikan, dan juga dalam menetapkan waktu tempoh untuk seorang itu berhutang, maka perlulah merujuk kepada sistem takwim qamariah. Mana kalau disebutkan sebulan, kalau disebutkan 2 bulan, kalau disebutkan setahun itu, maka dalam konteks kita sebagai umat Islam perlulah kita menggunakan sistem takwim qamariah. Sistem takwim qamariah, dan ini merupakan satu benda yang telah disepakati oleh para ulama dan merupakan satu benda yang ijma' dan qat'iyah lah, yang kalau kita dapat lihat dalam perjalanan ataupun dalam pandangan para ulama bersandarkan kepada ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan ya. Jadi ini berkait rapatlah juga dengan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan takwim ya, dan ini saya rasa boleh memberikan satu jawapan jugalah kepada kita kenapa kita umat Islam memilih untuk menggunakan takwim qamariah berbanding dengan takwim syamsiah. Maka di dalam hal ini tuan-tuan, ianya bukan berkait rapat, bukan hanya tentang sistem yang kita selesa nak gunakan, tetapi ia juga sebenarnya berdasarkan kepada asas yang sangat kukuh, iaitu berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis Nabi yang jelas menyatakan bahawa kita sebagai umat Islam perlulah menggunakan sistem takwim qamariah sebagai takwim ibadat kita. Dalam bab berpuasa, dalam bab hari raya, dalam bab menetapkan bulan, menetapkan masa, maka perlulah kita merujuk kepada sistem takwim qamariah, insya-Allah. Baik tuan, moga-moga dengan pendahuluan yang ringkas itu dapat kita fahami tentang aspek mengapa kita merujuk kepada sistem takwim qamariah dan bukan merujuk kepada sistem takwim syamsiah dalam aspek ibadat kita, insya-Allah. Baik. Namun tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, telah pun kita sebutkan juga bahawa ini tidak bermakna bahawa kita menolak secara total sistem takwim syamsiah, kerana sistem takwim syamsiah itu juga ada peranannya dan dia ada fungsinya yang tersendiri, seperti penetapan musim dan juga beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan sebagainya. Tetapi bila kita membincangkan hal ini dalam skop ibadat, maka kita kena rujuk kepada bulan. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan. Okey. Baik tuan-tuan, pada hari ini kita sambung balik perbincangan kita tuan-tuan dalam bab sejarah takwim hijri ya. Dalam bab sejarah takwim hijri yang kita telah mulakan dalam siri kuliah yang lepas tuan-tuan. Cuma malam ni kita sambung kembali perbincangan kita ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk muka surat halaman 125, insya-Allah kita sambung balik perbincangan kita setelah dalam kuliah lepas kita telah bincangkan tentang sistem takwim qamariah ya, sistem takwim qamariah. Baik. Seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat juga dalam buku kita ini, 122 123 halamannya, sistem takwim qamariah ni adalah menjadi asas kepada penyusunan takwim hijri ya, penyusunan takwim hijri. Jadi kalau kita nak supaya kita lebih jelas lagi ialah takwim qamariah ni adalah asas ataupun kaedah penyusunan takwim hijri. Makna bagaimana takwim hijri itu disusun? Ia disusun berdasarkan kepada pusingan bulan. Ia disusun berdasarkan kepada pusingan bulan mengelilingi bumi. Cuma nanti ni kita akan sebutkan ataupun kita akan jelaskan, iaitu bagaimana penetapan satu ataupun tahun 1 hijrah itu, ataupun yang kita katakan tahun 1 dalam takwim yang kita namakan sebagai hijrah itu merujuk kepada tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu, dan sebab itulah kemudian kita menamakan takwim yang kita gunakan pada hari ini sebagai takwim hijri. Jadi kalau dari sudut sejarahnya, maka kalau kita dapat lihat bahawa sistem takwim qamariah ini adalah satu sistem takwim yang terlebih dahulu wujud, bahkan pada zaman
sebelum Islam lagi dia telah ada, dan pada zaman Nabi SAW pun telah menggunakan sistem takwim Qamariah ini. Cuma yang disebut sebagai takwim Hijri ni kemudian. Okey, nanti insya-Allah kita akan jelaskan. Baik. Kita rujuk pada halaman 125 dan juga ada slide yang secara ringkas ni tuan-tuan dapat lihat juga bagaimana beberapa nota penting yang saya ingin kongsikan bersama. Baik. Kalau kita lihat dalam sejarah takwim Hijri, halaman 125 tuan-tuan ya. Okey. Dan bila saya merujuk kepada sistem takwim Hijri ni tuan-tuan, saya tak dapat nak larilah daripada buku yang dikarang oleh ini buku versi photostat lah tuan-tuan ya. Takwim Hijriah Khairiyah yang dikarang oleh Tuan Guru kita yang sangat besar jasanya tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada beliau dunia akhirat, iaitu Tuan Haji Muhammad Khair bin Taib. Satu buku yang seringkali saya sebutkan dalam siri kuliah kita ini sebagai salah satu buku yang perlulah bagi orang mengkaji tentang sistem takwim dalam konteks kita di Malaysia ni, perlu membacalah buku ini. Masya Allah ya, satu buku yang hebat, satu buku yang saya rasa satu buku yang meliputilah perbincangan takwim kita ini secara menyeluruh, dari sudut sejarahnya, dari sudut adatnya, dari sudut pengiraannya, dan tentulah buku ini berkaitan dengan ilmu falak. Baik. Bila kita sebut sejarah takwim Hijri, sekali lagi tuan-tuan, takwim Hijri ini merupakan jenis takwim ataupun nama takwim yang merujuk kepada sistem Qamariah. Maknanya bila merujuk kepada sistem Qamariah, kaedah penyusunan, penetapan awal bulannya, nama bulannya, dan bila kita sebut bulan itu juga, maknanya kita akan merujuk juga kepada penetapan harinya, dan juga kita akan menyebutkan juga tentang apa yang disebut sebagai penetapan tahunnya. Maka itu semua setahun, jumlah hari dalam setahun itu semua akan mempengaruhi sistem ataupun takwim itu, akan mempengaruhi takwim itu. Maknanya kalau dalam sistem takwim Syamsiah ada 365 ataupun 366 hari, tetapi dalam sistem takwim Qamariah dia ada 354 ataupun 355 hari. Maka kita dapat lihat bahawa dalam sistem takwim Hijri ini yang berasaskan kepada takwim Qamariah, maka maksimum harinya itu hanyalah ada dalam 355 hari, minimumnya adalah 354 hari. Jadi perkara ini adalah suatu benda yang menjadi asas. Dalam sebulan itu kita ada 29 ataupun 30 hari, maksimum 30, minimum 29 hari. Jadi ini yang akan mempengaruhi tuan-tuan dari sudut penyusunan takwim Hijri, kerana dia berasaskan kepada takwim Qamariah. Dan dalam menetapkan satu hari bulan tu pula, maka satu aspek yang sangat penting adalah yang kita sebutkan tadi, bahawa satu hari bulan dalam sistem Qamariah ini perlulah merujuk kepada anak bulan. Perlulah merujuk kepada anak bulan. Dan bila kita merujuk kepada anak bulan, maka asasnya adalah berbeza dengan takwim Syamsiah yang merujuk kepada pergerakan matahari yang dikira daripada tempoh setahun ke setahun, daripada bulan Januari sampai bulan Disember, dan kemudian penetapan bulan-bulan itu disusun berdasarkan kepada apa yang telah pun kita bincangkan sebelumnya. Disusun itu Januari, Februari, Mac, April itu tidaklah berdasarkan kepada satu asas pergerakan matahari yang berubah-ubah, orang kata apa, dari sudut satu sampai kata apa, masuk pula 1 Januari, 1 Februari itu perubahan pada kedudukan matahari itu dengan ketara. Bahkan kalau kita dapat lihat, pergerakan matahari itu sebenarnya ditandakan dengan kedudukannya yang melalui khatulistiwa sampai ke garisan sartan, kemudian patah balik ke garisan khatulistiwa, dan kemudian pergi ke garisan jadi dan sebagainya. Itu semua berdasarkan kepada pertengahan bulan kan. Kalau kita lihat ketika matahari berada pada khatulistiwa pada 21 ataupun 22 ataupun 23 Mac, kemudian pergi pula bulan Julai, kemudian pergi pula Disember, pertengahan bulan, dan akhirnya tuan-tuan, pusingan itulah yang akan berlaku pada setiap tahun. Tetapi bila kita rujuk kepada takwim Hijri, dia merujuk kepada sistem takwim Qamariah, di mana awal bulan itu
very clear and cut, orang kata apa, very clear and cut, bahawa dia hendaklah ditetapkan berdasarkan kepada kenampakan anak bulan. Kenampakan anak bulan. Baik. Dan sistem taklum qamariyah ini, seperti mana yang kita sebutkan tadi, adalah berdasarkan kepada kaedahnya, asasnya itu telah pun diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman jahiliah lagi, di mana orang-orang Arab ketika itu juga menggunakan sistem taklum qamariyah, menggunakan sistem taklum qamariyah. Cuma dengan beberapa konsep yang kemudian ditukar oleh Nabi, nanti kita sebut. Jadi secara umumnya, bahawa sistem taklum hijri ini adalah penerusan daripada apa yang telah ada daripada zaman sebelum Islam. Dan ketika mana zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Nabi SAW menerima sistem taklum qamariyah ini secara umumnya, dari sudut kaedah penetapan awal bulan itu dengan melihat hilal dan sebagainya, diterima. Baik. Dan bila kita sebut sistem taklum qamariyah ini, macam yang kita sebutkan tadi, bahawa maka ada 3 aspek penting lah dalam buku kita ni, tuan-tuan. Yang pertama adalah penetapan hari. Maka bila penetapan hari ini dalam sistem taklum qamariyah, dan ia dikuatkan pula dengan justifikasi dari sudut syarak. Maknanya, tuan-tuan, kalau kita dapat lihat bahawa bagaimana penetapan hari itu bermula dengan terbenam matahari. Dengan terbenamnya matahari, maknanya kalau kita kata hari ini hari Sabtu, dan permulaan kepada tarikh baru ni adalah bermula pada terbenamnya matahari ataupun waktu maghrib. Waktu maghrib tadi ni dah masuk hari yang baru. Maka esok siang subuh masih lagi hari yang sama, hari Sabtu. Siang tu subuh, siang nanti ni hari katalah hari ni hari Sabtu kan. Betul lah, hari ni hari Sabtu. Jadi malam ni, tuan-tuan, dah masuk, kita kata hari Ahad. Dah silap, Ustaz. Malam ni dah masuk hari Ahad. Jadi maghrib itu adalah pertukaran, waktu maghrib itu adalah pertukaran antara hari lama dengan hari baru. Di perenggan itu terletak pada waktu maghrib, kerana berdasarkan kepada kaedah qamariyah ataupun sistem taklum qamariyah, hari itu dimulakan dengan permulaan ataupun dengan perenggannya itu dengan bermulanya waktu maghrib. Maka bila masuknya waktu maghrib itu, tuan-tuan, maka kita pun akan mulakan hari barulah. Dan perkara ini diakui oleh syarak. Contoh, maknanya kalau contohlah, kalau kita nak berpuasa kan, kalau kita nak sambut Ramadan, maka kalau contoh hari ni, hari Sabtu ni, kita melihat anak bulan siang hari ni, pada malam ni, tuan-tuan, kalau sekiranya dalam konteks bulan Ramadan lah, supaya kita dapat jelas sikit, tuan-tuan. Jadi kalau malam ni bulan Ramadan, maka malam ni dah boleh start untuk kita solat sunat tarawih, kerana malam ini dah dikira sebagai satu Ramadan, sebagai contoh, tuan-tuan. Ataupun dalam konteks hari raya, hari Aidilfitri, kalau hari ni siang ni katalah hari terakhir dalam bulan Ramadan, katalah 29 ataupun 30 Ramadan, maka bermula dengan maghrib malam ni, maknanya kita dah boleh bertakbir untuk berhari raya. Kita dah masuk dalam satu Syawal, contohnya. Dan hal ini, tuan-tuan, disokong sama ada dari sudut dalil daripada Quran ataupun dari sudut nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara salah satu. Jadi hari dalam sistem qamariyah bermula dengan berlalunya hari siang, dan bila masuk waktu maghrib, maka kita pun masuk hari yang baru. Baik, itu penetapan hari. Dan juga dalam penetapan awal bulan berdasarkan kepada kenampakan anak bulan. Maknanya kalau hari ni 10 hari bulan ni, maka waktu ni, tuan-tuan, malam ni ataupun maghrib tadi ni, kita akan lihat anak bulan Zulhijjah, untuk menetapkan bahawa sama ada anak bulan ini dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat berdasarkan kepada ru'yah. Dan juga kita justifikasikan juga dengan menggunakan sistem kaedah pengiraan ataupun hisab, dengan menggunakan kaedah ru'yah dan hisab, dan juga kriteria amkan ru'yah. Okey, itu sebagai contoh dalam konteks kita di Malaysia. Maka pada hari ini, tuan-tuan, kita pergi melihat anak bulan, kita perlu memberikan nilai
bahawa sama ada hari ni anak bulan ni boleh dilihat ataupun tak boleh dilihat. Kalau boleh dilihat, maka esoknya itu akan jadi satu hari bulan. Kalau tak boleh dilihat, maka esoknya itu akan jadi 30 hari bulan. Jadi penetapan awal bulan ni sangat berkait rapat dengan kenampakan hilal. Dengan kenampakan hilal, itu perkataannya tuan-tuan ya. Baik. Dan yang ketiga adalah penetapan tahun. Oleh kerana ia merujuk kepada sistem takwim qamariyah yang dalam setahun itu dalam sebulan ada dalam 29.5 hari, maka dalam tempoh setahun maka kita akan ada 354 ataupun 355 hari berdasarkan kepada sebulan, dan kita kali pula dengan 12 bulan. Maka berdasarkan kepada pusingan takwim qamariyah ini, maka kita akan lebih pendek jumlah hari dalam setahun berbanding dengan takwim syamsiah yang lebih 10 ataupun 11 hari. Maka inilah menjadi asas kepada takwim kita. Baik. Dan menurut Pak Khir, buku yang saya rujuk tadi tuan-tuan, Pak Khir menyatakan bahawa nama-nama bulan dalam Islam berasal dari nama yang telah pun digunakan pada zaman jahiliah. Ini insya-Allah kita akan bincang nantilah. Kalau sempat pada malam ni kita akan bincang kejap lagi nah. Okey, baik. Tetapi Nabi SAW ada membuat sedikit perubahan kepada beberapa nama. Contohnya bulan Muharram. Bulan Muharram yang dulunya dinamakan sebagai Safar al-Awwal dan ada Safar al-Thani, maka Nabi SAW telah menukar. Maknanya Safar al-Awwal itu dinamakan sebagai Muharram dan Safar al-Thani itu disebut sebagai Safar sahaja. Ini antara perubahan yang dibuat oleh baginda Nabi SAW dalam bentuk yang kita kata ketika zaman Nabi, perubahan ini tidaklah begitu ketara, hanya dari sudut nama sahaja. Dan juga nanti insya-Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti nah. Baik. Dan cuma ada pandangan yang saya juga baca dalam buku Pak Akhir ini menyatakan bahawa pada zaman jahiliah tu ada nama-nama bulan yang sebenarnya memang berlainan sekali lah dengan apa yang kita sebut pada hari ini. InsyaAllah nanti saya akan sebutkan dia punya perbincangan kita. Kalau tuan-tuan dah tak sabar nak tengok tu, boleh rujuk pada halaman 128-129 lah. Itu ada kita masukkan sedikit kepada cerita asal kepada nama-nama bulan. Kenapa dinamakan begitu. Baik. Sebenarnya setakat yang saya baca tuan-tuan, nama-nama bulan ini di samping apa yang kita sebutkan yang digunakan oleh baginda Nabi SAW, cuma nama-nama bulan ni pun ada nama-nama yang berbeza mengikut kabilah masing-masing. Jadi ada kabilah-kabilah itu yang menggunakan nama yang berbeza. Ada menggunakan nama macam ni. Ini saya tak dapat nak detailkan lah tuan-tuan. Ada nama yang digunakan kabilah ini namanya begini, boleh bulan satu. Ini ada nama kabilah ini bulan satu. Jadi ada nama-nama yang berbeza juga. Jadi mungkin inilah yang menyebabkan dalam buku Pak Akhir ni, dalam beberapa buku lain tuan-tuan menyatakan bahawa ada nama lain seperti mana yang insya-Allah kita akan sebutkan nanti ya. Baik. Cuma bagi tahun masyarakat Arab ketika itu hanya merujuk kepada, seperti mana kita tahu, merujuk kepada peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Contohnya tuan-tuan, kalau kita kata Amul Fil, tahun gajah. Kalau kita kata tahun gajah itu, kita dapat lihat bahawa adalah merupakan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tahun gajah itu adalah bersamaan, kalau kita rujuk kepada kitab Rahihul Maktum, adalah bersamaan dengan tahun 571 Masihi. 571 Masihi yang bersamaan pula dengan tahun 52 sebelum Hijrah, yang disebut sebagai tahun gajah itu. Kerana masyarakat Arab ketika itu hanya menggunakan dalam 12 bulan itu, apakah peristiwa yang paling besar yang boleh diingati. Kalau kita nak sandarkan tahun itu dalam tempoh 12 bulan, maka disebut Amul Fil, iaitu tahun peristiwa tentera bergajah nak menyerang Mekah. Maka bila sebut Amul Fil, akan ingat itu peristiwa besar yang berlaku dalam tahun tersebut. Contoh kalau macam tahun inilah tuan-tuan, kalau tahun 2021 ni, kalau kita masih lagi menggunakan sistem takwim yang berdasarkan kepada peristiwa, mungkin tahun ini kita namakan tahun COVID-19.
Covid awal mana? Covid awal tahun 2020 contohlah. Jadi kita merujuk kepada peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Cuma tuan-tuan, saya tertarik dengan ada satu buku yang ditulis oleh Pak Arwin. Buku ni tuan-tuan, buku ni Pengantar Ilmu Falak, ringkas tapi sangat menarik tuan-tuan, buku yang ditulis Pak Arwin ni, iaitu dia sebutkan bahawa saya cuba sebut dengan secara laju. Okey. Ada nama-nama tahun yang mungkin kita jangan-jangan dengar. Contoh, okey. Contoh yang disebut sebagai pada tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah. Kita pada hari ini kita sebut tahun 1 hijrah lah, tetapi pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW, maka tahun 1 hijrah itu disebut sebagai tahun izin. Tahun izin. Izin apa? Izin untuk berhijrah. Dan tahun kedua sebut tahun amr. Tahun amr iaitu perintah untuk berperang. Yang ketiga disebut tahun tamhiz. Tahun tamhiz. Yang keempat disebut sebagai tahun tarfiyah. Yang kelima disebut sebagai tahun zilzal. Yang keenam disebut sebagai tahun istiqnas. Yang ketujuh disebut sebagai tahun istiqlab. Yang ke-8 disebut sebagai tahun istiwa. Yang ke-9 disebut sebagai tahun bara'ah. Yang ke-10 disebut sebagai tahun wada'. Masya Allah. Ini antara nama yang disebutkan dalam buku Pak Arwin ini, yang menceritakan tentang nama yang diberikan ketika mana zaman Nabi SAW daripada tahun 1 hingga tahun 10 Hijrah itu ada nama-namanya. Ada nama-namanya, Masya Allah. Baik, kalau tuan-tuan nak dapat menunjuk, boleh tengok dalam buku ni. Okey, baik. Kemudian, sejarah takwim Hijri bermula pada era Khalifah Umar Ibn Khattab. Maknanya tuan-tuan, yang kita sebut sebagai tahun Hijri ini, hanya dikenal dengan takwim Hijri ini adalah pada zaman era Khalifah Umar Ibn Khattab. Okey. Dalam era kepimpinan zaman Nabi SAW, dan juga pada zaman baginda zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada zaman baginda Nabi SAW dan juga pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, maka tidak ada lagi sistem takwim yang kita sebut pada hari ini sebagai sistem takwim Hijri. Sistem takwim Hijri. Kerana pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dari sudut pentadbiran pengurusan takwim ini, Sayyidina Abu Bakar hanya menerima sahaja apa yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita dapat lihat bahawa era kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu dalam tempoh 632 Masihi hingga 634 Masihi, maknanya lebih kurang dalam 2 tahun itu saja. Cuma saya terbacalah, maknanya pada zaman era Khalifah Abu Bakar ini, ialah dari sudut pentadbirannya, dari sudut kegawatan, dari sudut politiknya, menyebabkan ketika itu Sayyidina Abu Bakar tidak dapat nak tumpukan secara sepenuh untuk struktur balik pentadbiran, kerana tugas Sayyidina Abu Bakar ketika itu sangat hebat, sangat besar. Bagaimana beliau mewarisi pentadbiran negara yang sebelum itu ditadbir oleh Nabi dan juga Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditadbir pula diteruskan khalifah itu di belakang itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi tentulah merupakan satu orang kata apa, tanggungjawab, satu perkara yang sangat besarlah untuk mewarisi legasi yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suatu perkara yang sangat besar. Ini bukan benda kecil lah. Bila Sayyidina Abu Bakar menerima tanggungjawab sebagai khalifah itu, mewaris istilahnya, kalau saya boleh guna, kalau boleh dikira tepat, mewarisi tugas yang telah pun ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, satu tugas yang besar lah. Dan kalau kita lihat zaman Sayyidina Abu Bakar ni tak lama, lebih kurang dalam tempoh 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun itulah Sayyidina Abu Bakar terpaksa menguruskan hal-hal berkaitan dengan orang-orang yang murtad, orang yang tak mahu menerima mengeluarkan zakat, dan kemudian tidak mahu menerima Khalifah Abu Bakar sebagai pemerintah ketika itu. Dan perkara ini menyebabkan berlaku banyaknya peperangan dan juga proses penstabilan
yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Baik. Kemudian selepas itu, seperti mana kita tahu bahawa pelantikan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, maka selepas itu dilantik pula Sayyidina Umar sebagai khalifah. Okey, maka pada tahun 17 selepas hijrah, pada tahun 17 selepas hijrah, ataupun kita kata pada tahun 17 hijrah, bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab yang ketika itu telah menjadi khalifah, tuan-tuan. Pada, kalau kita lihat tuan-tuan, 17 hijrah ini bersamaan dengan tahun 638 Masihi. 638 Masihi, maknanya lebih kurang dalam tempoh 4 tahunlah selepas daripada kewafatan ataupun setelah berakhirnya zaman Sayyidina Abu Bakar. Ketika itulah baru umat Islam ketika itu ataupun Sayyidina Umar ketika itu melihat bahawa perlunya umat Islam ini mempunyai satu kaedah ataupun satu kalender yang lebih sistematik. Dan dalam peristiwa yang dicatatkan oleh ramai penulis berkaitan dengan sejarah takwim hijri ini, iaitu bahkan dalam buku Pak Akhir ini pun ada menyebutkan bahawa ketika itu Sayyidina Umar menerima 3 surat. Ini peristiwa yang sangat masyhur bila kita bincangkan tentang sejarah takwim ini. Ada 3 surat. Yang pertama, tuan-tuan boleh rujuk halaman 126. Daripada Abu Musa al-Asy'ari, dengan tidak disebutkan tarikhnya. Yang ketika itu dalam rujukan yang ringkas saya buat, tuan-tuan, Abu Musa al-Asy'ari ketika itu menjadi gubernur di Basrah ataupun di Kufah. Beliau telah mengirimkan surat kepada Khalifah Umar ketika itu tanpa menyebutkan tarikh. Maka ketika itu surat itu sampai tanpa menyebutkan tarikh, dan kita pun fahamlah dengan secara pentadbiran, tuan-tuan, kalau kita terima surat mohon nak beritahu kepada kita satu perkara tanpa ada tarikh disebutkan dalam surat itu, maka kita akan jadi suatu masalah. Sebenarnya yang diminta ini bila tambahan pada zaman dulu, tuan-tuan, surat ini kemungkinan akan sampai dalam orang kata lewat daripada masa yang telah pun ditetapkan, kerana ialah zaman dulu tak ada. Khususnya surat ini disampaikan secara manual, disampaikan oleh pengutus surat itu. Yang kedua, oleh Gubernur Mesir yang hanya menyebutkan syuhur Sya'ban, iaitu wallahu alam, tuan-tuan, setakat yang saya rujuk, Gubernur Mesir ini pada zaman 306 dalam sekitar 17 Hijrah ataupun dalam tahun 638 Masihi ini, kalau kita ikutkan sahabat Nabi Amr bin As, wallahu alam, tuan-tuan, telah menulis surat dengan menyatakan bulan Sya'ban. Dan kebanyakan pengarang-pengarang buku berkaitan dengan sejarah takwim hijri sangat meng-highlightkan surat ini, kerana menyatakan bulan Sya'ban, tetapi bulan Sya'ban tahun bila? Bulan Sya'ban tahun ni ke? Bulan Sya'ban tahun sebelum ini ke? Yang mungkin surat ini sampai lambat. Jadi ini menyebabkan ketika itu Sayyidina Umar jadi macam confused. Yang ketiga, Ya'la ibnu Umayyah, yang mana beliau menulis, beliau bertugas di Yaman ketika itu, menulis surat kepada khalifah dengan menyatakan ini menarik, tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan berdasarkan kepada 3 surat inilah, akhirnya Sayyidina Umar melihat bahawa perlu kita susun balik sistem takwim kita ini supaya selaras ataupun supaya senang untuk kita kenal pasti bagaimana tahun yang disebutkan. Bila kita sebut tahun 1, bila sebut tahun 2, sebut tahun 3 ini, maka dia jelas. Kalau tulis surat tapi tak tulis tahun, hanya menyebutkan bulan sahaja, ataupun kalau ditulis, ada yang tulis tahun hijrah, ada yang tulis tahun kewafatan Nabi, ada yang tulis tahun daripada kelahiran Nabi, maka ini nampak macam tak selaras, ataupun dia tidak ada penyeragaman yang menyebabkan ketika itu ada masalah dari sudut pentadbiran.
kan tuan-tuan yang kerja di jabatan ataupun kerja di syarikat-syarikat, sistem tarikh ini pun sangat penting kan. Bahkan kalau kita utus surat pada orang hari ini tuan-tuan, maka dari sudut surat rasmi kita kena nyatakan surat tuan yang bertarikh sekian, maka kita respon berdasarkan kepada surat tersebut. Jadi dia mudah dari sudut pentadbiran. Masya Allah tuan-tuan. Maka ketika itu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Sayyidina Umar untuk melihat bahawa adanya keperluan untuk restruktur balik tuan-tuan takwim yang telah digunakan oleh umat Islam. Baik. Maka di peringkat awal ni tuan-tuan, pada halaman 126 ni tuan-tuan boleh rujuk, pada peringkat awal ni di mana Sayyidina Umar telah panggil para sahabat untuk berbincang bagaimana adakah sesuai untuk kita struktur balik takwim yang kita gunakan sekarang ini. Maka ketika itu para sahabat secara umumnya setuju bahawa kita kena struktur balik takwim ini. Cuma isu utamanya adalah bagaimana kita nak susun takwim ini. Kita nak bersandarkan kepada tahun yang disebut tahun satu tu kita nak letakkan kepada tahun mana, ataupun bersandarkan kepada peristiwa apa, ataupun berdasarkan kepada kita nak patah balik ke belakang tu, nak berdasarkan kepada tahun di mana dia punya awal tahun itu. Baik. Maka ketika itu tuan-tuan, para sahabat pelbagai cadangan lah, ada yang menyatakan bahawa kita rujuk kepada takwim ataupun tahun seperti orang Rom, seperti orang Parsi, dalam buku Pak Selamat Hambali tuan-tuan. Dalam buku Pak Selamat Hambali, ini buku ni tuan-tuan, Almanak Sepanjang Masa ini, Masya Allah, seorang ulama ilmuwan falak yang sangat hebat, Pak Selamat Hambali. Alhamdulillah dapat ketemu hari itu. Antaranya tuan-tuan menyebutkan bahawa peristiwa yang disebutkan ketika mana Sayyidina Umar berbicara dengan para sahabat, menyatakan bahawa selama ini kita telah melalui hari-hari yang kita pun tak pasti. Maksudnya di sini tahun-tahun yang kita duduk lalui ni tuan-tuan, tak ada satu ketetapan yang menyebabkan kita boleh betul-betul pastikan bahawa ni tahun apa. Maknanya dia tidak ada suatu sistem yang orang kata standard yang memudahkan orang untuk kita mengenal pasti tahun ni tahun apa. Maka ketika itu disarankan kepada para sahabat untuk memberikan cadangan bagaimana untuk kita menyusun takwim ini balik. Maka ketika itulah tuan-tuan, anda disebut dalam buku ni menarik tuan-tuan, namanya Al-Hurmuzan. Menyatakan bahawa dia seorang Parsi, tetapi dia telah masuk Islam. Dia mengatakan bahawa dalam tradisi kami, kita ada takwim yang disusun dalam bahasa Parsi ini. Maka dicadangkan untuk merujuk kepada takwim orang Parsi ini. Okey. Maka di sinilah berlaku perbincangan para sahabat, mengatakan bahawa tak sesuailah ikut takwim orang Parsi, tak sesuailah kalau ikut takwim orang Rom. Antaranya kerana takwim mereka ni terlalu ke belakang sangat, Jadi nak talikan dengan sejarah Islam tu mungkin terlalu ke belakang sangatlah ceritanya tuan-tuan. Jadi kita kena ambil yang awal sikit, yang sekurang-kurangnya ada dalam era Islam ini. Maka ketika itu ada para sahabat yang mencadangkan untuk kita melihat kepada tarikh kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarikh kelahiran Nabi SAW. Maka tuan-tuan, dalam buku ini ada saya nyatakan sedikitlah apa yang perbincangannya, kerana para sahabat sini sebenarnya tidak sepakat tarikh yang tepat, tarikh yang kalau kita tuan-tuan umumnya kita di Malaysia ni kita pakai tarikh 12 Rabiul Awal lah, 12 Rabiul Awal. Cuma dari sudut tarikh yang sebenarnya itu masih lagi khilaf di kalangan para ulama-ulama tarikh, para ulama-ulama dari sudut sejarah. Dia mengatakan 8, 12 dan sebagainya. Maka tak sepakat. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau boleh tuan-tuan, kalau saya boleh edit baliklah, wallahu alam tuan-tuan, mungkin saya copy paste ataupun saya buat sendiri ayat ini. Tapi kalau nak jelaskan sikit tuan-tuan, statement kelahiran Nabi SAW bukanlah merupakan signifikasi terbesar terhadap baginda Nabi SAW.
Kalau boleh tuan-tuan, saya nak edit baliklah, nak mengatakan bahawa antara sebab kenapa kelahiran Nabi SAW ni tidak dijadikan sebagai sandaran bagi penetapan tarikh, kerana para sahabat ketika itu menilai apa peristiwa besar yang orang kata apa, ada satu signifikan dalam perjalanan dakwah Islam ini. Kalau mungkin saya boleh edit balik ayat ni tuan-tuan, maka saya akan edit baliklah. Maknanya kelahiran Nabi SAW itu, maulud Nabi SAW itu merupakan satu peristiwa yang sangat besar lah bagi kita umat Islam. Bahkan bagi rahmatan lil alamin, kelahiran Nabi SAW itu adalah satu rahmat bagi seluruh alam, tuan-tuan. Mungkin saya takut orang tersalah faham dalam ayat ini, yang nyatakan bahawa kelahiran Nabi itu bukanlah satu signifikan besar. Tentu sekali lah Nabi SAW itu kedatangannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tentu sekali lah Nabi SAW merupakan rahmat kepada seluruh alam. Tapi maksud yang kami nak sampaikan dalam ayat ini adalah bagaimana peristiwa hijrah itu dipilih nanti ini kerana dia ada satu signifikan besarnya dalam perjalanan dakwah Nabi SAW. Baik. Dan persamaan pula kalau kita lihat, ada para sahabat yang berhujah bahawa kalau kita pilih tarikh kelahiran Nabi, maka kita seolah-olah sama macam orang-orang Nasrani yang memilih tahun yang disebut sebagai tahun kelahiran Nabi Isa itu. Kerana bagi orang-orang Nasrani, mereka menganggap percaya bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Maka sebab itulah tarikh kelahiran itu merupakan satu benda yang besar. Berbanding dengan umat Islam, Nabi SAW itu lahirnya itu adalah satu rahmat, satu peristiwa besar yang sangat memberikan nikmat tuan-tuan kepada kita sebagai umat Islam, bahkan kepada seluruh alam. Namun dalam perjalanan kehidupan Nabi SAW, nak cari lagi satu peristiwa yang lebih ada signifikan yang besar, maka ketika itulah tuan-tuan, disebutkan dalam buku Pak Arwin ini, dikemukakan oleh Sayyidina Ali cadangan ini, iaitu dengan merujuk kepada peristiwa hijrah. Maka ketika itulah tuan-tuan, peristiwa hijrah ini dijadikan sebagai tanda, sebagai suatu peristiwa yang dalam tahun itu adalah tahun hijrah, tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun itulah diletakkan tahun 1, tahun pertama dalam kalender yang disebut kemudian sebagai takwim hijri. Takwim hijri. Maknanya kalau kita sebut takwim hijri ini, dari sudut kaedah penyusunannya adalah qamariyah, tetapi tahun 1 itu merujuk kepada tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Allah alam tu kan, kalau ketika itu Sayyidina Umar dan juga para sahabat yang sedang bermusyarat ketika itu setuju tahun kelahiran Nabi, mungkin kita namakan sebagai tahun Maulud contohnya. Ataupun ada sahabat yang kata rujuk kepada tahun penurunan Al-Quran yang pertama, mungkin kita sebut takwim tanzil, kerana merujuk kepada penurunan Al-Quran. Tetapi bila merujuk kepada tahun hijri, maka dia merujuk pada tahun itu berlaku peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Baik. Dan pada satu tarikh yang sangat bersejarah tuan-tuan, ada saya nyatakan juga dalam ni, itu satu tarikh penting, iaitu pada hari Rabu 20 Jamadil akhir pada tahun 17 Hijrah. Ni taruhnya tuan-tuan, 20 Jamadil akhir tahun 17 Hijrah, yang kalau saya convert berdasarkan kepada takwim istilahi, bersamaan dengan 10 Jun 638 Masihi, 10 Jun 638 Masihi, yang mana ketika itu tuan-tuan, pemerintahan Sayyidina Umar telah melepasi 2 tahun lebih pemerintahannya. Maka ketika itulah
mesyuarat ataupun khalifah ketika itu telah menetapkan bahawa takwim yang digunakan oleh umat Islam ni kena struktur balik, dan ketika itu tahun 1 itu disusun berdasarkan kepada tahun hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Maka dalam buku ni ada saya nyatakan bahawa berdasarkan kepada pinggiran-pinggiran yang telah dibuatkan oleh para pakar-pakar ataupun ulama-ulama kita, ilmuwan kita, berdasarkan kepada sejarahnya, berdasarkan kepada tarikhnya itu, antaranya tuan-tuan, kiraan yang telah digunakan oleh guru besar kita dalam ilmu falak ini, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin, menyatakan bahawa peristiwa Nabi SAW sampai ke Madinah itu merujuk kepada Quba ialah pada hari Isnin 9 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah bersamaan dengan 20 September tahun 622 Masihi. Jadi maknanya tuan-tuan, ketika mana kita menyambut awal Muharram itu awal Muharram itu yang kita raikan, kita ceritakan balik peristiwa hijrah, maka peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah itu bukanlah berlaku pada bulan Muharram. Dia tidak berlaku pada bulan Muharram, dia berlaku pada Rabiul Awal. Bahkan dalam kiraan yang telah dibuat oleh Syekh Tahir mengatakan bahawa Nabi SAW sampai ke Madinah atau sampai ke Quba itu pada 9 Rabiul Awal, pada hari Isnin 9 Rabiul Awal pada tahun 1 Hijrah yang bersamaan dengan 20 September tahun 622 Masihi. Jadi yang disebut sebagai tahun 1 Hijrah, 1 Muharram, tahun 1 Hijrah tu mulai bila? Iaitu berdasarkan kepada yang ni tuan-tuan ya. Iaitu berdasarkan kepada 15 Julai 622 Masihi. Jadi kalau kita berdasarkan kepada kiraan takwim kita, tuan-tuan, 1 Muharram 1 Hijrah bersamaan dengan Khamis 15 Julai 622 Masihi yang bersamaan dengan tahun 4382 mengikut tahun Ibrani, yang berdasarkan kepada tahun Alexander the Macedon 933, yang berdasarkan kepada tahun Rom iaitu tahun 1375. Ini tuan-tuan ada dalam buku Pak Akhir disebut, tuan-tuan. Hebat. Maknanya dia bukan Pak Akhir bukan saja convert dalam takwim Masihi, tuan-tuan, dia convert dalam ditukar tarikh itu dalam tahun Ibrani, ditukar tarikh itu dalam tahun Macedon, ditukar tahun itu dalam tahun Roma. Hebat tuan-tuan guru kita kan. Kita ni setakat nak tukar dalam takwim Hijri kepada Masihi pun terkiai-kiai, masya-Allah, hebat. Baik. Jadi pada tarikh inilah kemudian, pada saat tarikh inilah kemudiannya takwim ini dikenal sebagai takwim hijrah. Wallahu a'lam lah tuan-tuan, saya pun tak dapat rujukan adakah selepas itu Saidina Umar telah menyatakan bahawa tahun ini tidak lagi disebut sebagai dinamakan sebagai tahun hijrah, dinamakan sebagai tahun hijrah. Wallahu a'lam tuan-tuan, bilakah yang dikenal sebagai tahun hijrah. Yang hari ni kalau kita letak takwim kita kan, macam contoh dalam ni, bila kita sebut takwim hijrah maka ada H dekat ujung belakang ni kan, dan kalau Masihi kita ada M dekat ujung ni, contohnya. Wallahu a'lam tuan-tuan, saya pun tak sempat nak merujuk bilakah penggunaan ini mula digunakan, wallahu alam. Okey, baik tuan-tuan ya. Jadi secara clear and cut yang di sini tuan-tuan, cara jelasnya maknanya inilah peristiwa yang menyebabkan umat Islam menggunakan takwim hijri, iaitu berdasarkan kepada ijtihad yang telah diputuskan oleh Saidina Umar bersama mesyuarat dengan para sahabat, iaitu pada hari Rabu 20 Jamadil Akhir tahun 17 Hijrah. InsyaAllah ya. Mungkin lepas ni kita boleh memperingati sesuatu lah tuan-tuan. Pada setiap 20 Jamadil Akhir tahun 17, pada setiap tahun 20 Jamadil Akhir ni mungkin kita boleh buat suatu peringatan lah bahawa ini adalah tarikh di mana Saidina Umar telah bersetuju untuk menyusun kembali, menetapkan bahawa tahun hijrah itu ataupun takwim yang digunakan dalam sistem umat Islam itu adalah merujuk kepada tahun hijrah. Ini mungkin tarikh, kita kata tarikh keramat lah kot, yang mungkin kita boleh ingat tuan-tuan. Kita boleh ingat. Cuma seperti mana kita sebutkan tadi bahawa bukanlah kita sebut
yang disebut sebagai peristiwa hijrah Nabi itu yang dijadikan sebagai tanggal 1 bulan 1 hari bulan 1 hijrah, kalau boleh saya sebut begitu. Bukan tarikh itu nah. Sebab Nabi SAW hijrah pada bulan Rabiul Awal, tarikhnya 9 hari bulan. Cuma tahun itu dikira itu kalau Nabi SAW hijrah pada Rabiul Awal, bila lihat balik ke belakang, bilakah bulan Muharram itu? Tetap juga dikira, bulan Muharram itu dikira sebagai tahun ataupun bulan pertama. Tidaklah dikira sebagai bulan hijrah Nabi itu sebagai bulan pertama, tidak. Tetapi tetap juga bulan yang disebut sebagai bulan pertama itu merujuk kepada Muharram, seperti mana yang telah digunakan oleh Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar sebelum itu, tetap menetapkan bahawa bulan pertama dalam Islam itu tetap namanya Muharram. Okey, baik. Dan menarik tuan-tuan, ini saya quote dalam buku Profesor Ahmad Ilyas, kerana beliau menulis di sini, dan kami salin balik tuan-tuan, iaitu peristiwa hijrah ini yang dijadikan sebagai asas penyusunan takwim. Ini apa yang telah disebutkan oleh Syed Abu Hasan Ali An-Nadwi. Cuma tuan-tuan, menarik juga bila kita rujuk bahawa ketika mana dalam pemilihan takwim ataupun pemilihan peristiwa hijrah itu, sebenarnya dalam mesyuarat itu, dalam permusyawaratan di antara khalifah dengan para sahabat ketika itu, tidaklah nak menetapkan pun ketika itu satu benchmark bahawa kena menggunakan peristiwa hijrah, tetapi terbuka. Maknanya para sahabat bebas untuk memberikan cadangan, dan bila mereka bermusyawarat, akhirnya tuan-tuan, yang menariknya bila Sayyidina Umar telah memilih tarikh hijrah, dan ketika mana dihuraikan oleh para ulama tentang apakah hikmahnya di sebalik peristiwa hijrah ini sehingga dijadikan sebagai asas penyusunan takwim yang kita guna sehingga hari ini, tuan-tuan. Kita dah berada pada tahun 1442 hijrah ni, tuan-tuan. Maka disebutkan oleh Syed Abu Hasan Al-Nadwi bahawa bagaimana apa yang disebutkan sebagai permulaan dalam tarikh ataupun dalam kalender Islam itu tidak bermula dengan kemenangan dalam peperangan ataupun dengan kelahiran ataupun dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tarikh dalam takwim yang digunakan oleh umat Islam ini bermula dengan peristiwa hijrah. Kerana apa? Peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang bila kita kenangkan, dia akan melihat kepada pengorbanan demi kebenaran, demi memelihara wahyu yang diturunkan. Maknanya bila setiap kali kita mengimbas kembali tuan-tuan persejarah hijrah ini, maka setiap tahun kita akan ingat bahawa pengorbanan yang memberikan kemudian kegemilangan kepada umat Islam dari sudut dakwahnya, dari sudut siasahnya dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi ini antara hikmah yang tersembunyi kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan Sayyidina Umar memilih tahun hijrah itu, kerana setiap kali kita menyebut tentang masuknya tahun baru, kita nak masuk 1443 ni tuan-tuan, setiap kali masuk tahun baru, maka kita akan kenangkan bahawa pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang muhajir, oleh orang-orang ansar, yang disebut sebagai juga sebagai orang-orang yang awal dalam Islam, pengorbanan yang mereka lakukan. Setiap kali tahun baru tuan-tuan, kita akan kenangkan pengorbanan, kita akan kenangkan segala susah payah mereka yang mereka telah berikan kepada Islam. Untuk apa? Untuk suatu kegemilangan, untuk suatu perkara yang hasil daripada pengorbanan mereka itulah yang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, Islam terus berkembang di bumi Madinah. Maka ini antara salah satu daripada peristiwa yang disebutkan oleh Syekh Abu Hasan Al-Nadwi. Baik tuan-tuan. Okey, sedikit tuan-tuan sebelum kita dah sampai kat ujung-ujung masa kuliah kita ni, kita pergi pula pada nama-nama bulan dan maknanya. Okey, baik. Ni tuan-tuan ada juga saya
paparkan dekat slide ni, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya, ada 12 bulan. Okey. Tuan-tuan, dalam kuliah yang lepas ada sahabat kita bertanya tentang nama-nama bulan ni kan. Nama-nama bulan. Sebenarnya seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni lah, sebenarnya nama-nama bulan dalam bahasa Arab ni ada sedikit perbezaan lah dari sudut sebutan dalam bahasa Melayu kita ni. Contohnya bulan Muharram kita sebut Muharram lah, bulan Safar kita sebut Safar. Contohnya kalau kita sebut sebagai bulan Jamadil Awal, Jamadil Awal dengan Jamadil Akhir, dari sudut sebutannya Jamadil Ula, Jamadil Ukhra, ataupun kalau kita sebut pada bulan Zulkaidah, kita sebut Zulkaidah kan, kita ada bulan Zulkaidah, asal sebutan yang fasih dalam bahasa Arab adalah Zulqa'dah. Cuma tuan-tuan, saya sedikitlah sebagai komen ataupun sebagai satu panduan lah kot, yang kalau tuan-tuan boleh terima, ini adalah istilah dalam bahasa Arab. Kalau kita nak merujuk kepada term bahasa Arab, maka inilah cara sebutannya. Cara sebutannya ada yang menyebut Jamadal, ada yang sebut Jumadal dan sebagainya. Itu antara kaedah menyebut dalam bahasa Arab. Cuma istilah ataupun nama-nama bulan ini telah diterima dalam bahasa Melayu, maka ketika itu tuan-tuan, gaya ataupun sebutannya pun disesuaikan dengan gaya sebutan orang Melayu. Contohnya macam kita sebut Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Zulkaidah dan sebagainya kan. Itu nama-nama bulan yang telah diterima dalam bahasa Melayu, cuma diubah sedikit gaya sebutannya itu, mungkin supaya lebih ringan dari sudut lidah orang Melayu nak menyebutnya itu, Jamadil Awal, Jamadil Akhir dan sebagainya. Itu saya punya pandangan lah. Kata tuan-tuan boleh terima, tuan-tuan boleh tolak. Maka nak guna ejaannya macam mana? Kalau nak guna ejaan dalam bahasa Arab, kita ikutlah kaedah bahasa Arab yang sebenarnya macam mana. Kalau kita nak menggunakan dalam bahasa Melayu, kerana term ini telah diterima dalam bahasa Melayu, kita pun boleh pakai. Okey, itu sedikitlah tuan. Baik, nama-nama bulan dan maknanya. Muharram dinamakan Muharram tuan-tuan kerana pada bulan ini orang Arab dilarang berperang dalam bulan ini. Kalau tuan-tuan boleh faham pun, memang Muharram itu nama pun dah haram kan. Maka bulan haram ini adalah sebahagian daripada bulan-bulan haram yang 4 itu, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian pergi pada Rejab. Dan Muharram ini antara bulan haram. Ini orang Arab ketika itu pun tak perang, maka disebut sebagai haram. Dan ada satu, dan saya sebutkan sebelum ni, nama bulan Muharram ni juga antara nama lainnya adalah Safarul Awal. Safarul Awal, ataupun ada nama lain tuan-tuan yang kita tak pernah dengar. Apa dia? Baik. Baik tuan-tuan. Ini nama bulan Muharram tuan-tuan yang kita tak pernah dengar. Rare betul lah. Okey. Yang kedua, Safar. Dinamakan Safar kerana ketika itu mereka akan keluar bermusafir kerana pergi berperang ataupun melarikan diri daripada musim panas. Tuan-tuan, sebab itu dinamakan sebagai Safar. Safar, bermusafir keluar, ataupun disebut Sif, kosong. Pasal waktu tu kampung ataupun rumah mereka kosong kerana mereka telah berkeluar ketika itu untuk bermusafir dan sebagainya. Maka dari sudut namanya juga dinamakan sebagai Safarul Thani, Safar yang kedua. Safar yang pertama tadi apa? Safar Muharram. Dan ada satu nama yang rare juga disebut sini tuan-tuan. Safar ini juga disebut sebagai Naqil. Naqil. Baik. Yang ketiga, Rabiul Awal. Rabi' ialah musim bunga, awal lah, merujuk kepada musim bunga yang awal, Rabiul Awal. Macam tadi ada Safar Awal, Safar Sani, maka Rabiul Awal, kita tahu apa? Rabiul Akhir ni adalah merujuk kepada musim bunga. Rabiul Awal adalah musim bunga yang pertama, Rabiul Akhir ini adalah musim bunga yang kedua. Cuma dari sudut nama yang rare ni, ada juga saya catat di sini, iaitu bulan awal ni disebut sebagai bulan Taliq, dan bulan Rabiul Akhir disebut sebagai bulan Tajir. Okey, baik. Yang kelima tuan-tuan, yang disebut sebagai Jamadal Ula ataupun sebut Jumadal Ula, iaitu musim sejuk yang pertama.
musim sejuk yang pertama, dan Jumadil Akhir ataupun Jamadil Ukhra adalah musim sejuk yang kedua. Kerana pada dia merujuk kepada musim sejuk yang berlaku ketika itu. Musim sejuk yang berlaku ketika itu. Nama lain bagi Jamadil Ula ataupun Jumadil Ula ataupun Jamadil Ukhra ini ataupun Jamadil Awal ni tuan-tuan adalah Aslah. Dan nama lain bagi Jumadil Akhir ini adalah Aflah. Tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar juga ni. Yang ketujuh, Rejab. Rejab adalah antara bulan haram, berdasar pada perkataan Rajabah yang bermaksud suci, iaitu menyucikan diri dari segala kekejian yang berlaku dari peperangan. Maka ketika mana bulan-bulan lain ni tuan-tuan, dia orang berperang, jadi bulan Rejab ni mereka declare angkat senjata balik, letak senjata balik, gencatan senjata. Dan nama lain bagi Rejab ni adalah Aslak. Yang ke-8, Sya'ban, berasal daripada perkataan Sya'bah, iaitu pergi ke arah yang berlainan, kerana mereka ketika itu setelah bulan setelah bulan sebelum itu, bulan Rejab mereka gencatan senjata, maka bila bulan Sya'ban mereka keluar balik untuk perang. Dan nama lain bagi bulan Sya'ban ni adalah Qusa'a. Ramadan, berasal dari ini, saya rasa yang paling kita ramai tahu lah, Ramadan merujuk kepada panas. Panas kerana bulan Ramadan ini biasanya panas di negara Arab ketika itu. Dan antara nama lain bagi Ramadan ini adalah Zahir. Zahir. Yang ke-10, bulan Syawal, kerana merujuk kepada istilah syala itu yang merujuk kepada panas, itu menyebabkan ketika itu unta yang berjalan di padang pasir terangkat, dia punya bawahnya itu, dekat perutnya itu, dan mulutnya itu pun akan nampak macam terangkat-angkat. Kerana ketika itulah tuan-tuan, mereka menamakan kerana panasnya ketika bulan Syawal itu. Dan nama lain bagi Syawal ini adalah Bats. Bats. Baik. Yang ke-11 iaitu bulan Zulqa'dah ataupun disebut bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah yang bermaksud Zul punya Qa'idah ataupun Qa'dah ini merujuk kepada duduk ataupun rehat. Kerana pada bulan ini dia mula balik tuan-tuan, pada bulan haram, maka mereka ketika itu dalam bulan ini mereka tidak akan berperang. Dan nama lain bagi bulan Zulqa'dah ini bulan Haqq. Okey. Yang terakhir itu bulan Zulhijjah. Zul punya, Hijjah haji, dan bulan Zulhijjah ini kita dah masuk dalam bulan Zulhijjah ini, dan dinamakan bulan haji. Kerana dalam ibadat dalam bulan ini adalah kemuncak kepada ibadat haji, dan nama lain disebutkan adalah Nai'ish, tuan, nama bulan Zulhijjah ini. Baik, okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung kuliah kita ni tuan-tuan. Cuma sedikitlah tambahan daripada nama-nama bulan ini. Di samping nama-nama bulan juga tuan-tuan, mereka ada gelaran-gelaran lah yang diberikan. Macam contoh kita sebut, kalau kita hari ni disebut bulan Ramadan Al-Mubarak, ada gelarannya itu. Maka dalam kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu, ini kitab yang disyarahkan oleh Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Nafiah, disebut bahawa antaranya bila disebut Jamadil Awal ataupun Jamadil Akhir, disebut juga sebagai bulan Syaiban. Bukan Sya'ban tu, Syaiban, iaitu bulan yang putih, salji itu, maksudnya merujuk kepada musim sejuk, merujuk kepada putihnya salji itu, maka disebut Jamadil Awal, Jamadil Akhir sebagai bulan Syaiban. Dan bulan Ramadan ini pula disebut sebagai bulan Natiq. Bulan Natiq, gelaran kepada bulan Ramadan dalam orang jahiliah dulu disebut bulan Natiq, kerana bulan Ramadan ini ketika itu mereka akan dapat banyak laba ataupun keuntungan dari sudut perniagaan mereka. Okey, baik tuan-tuan, insya-Allah tabarakallah tuan-tuan. Tak sempat kita nak masuk dalam jenis-jenis takwim. Saya satu slide saja semalam ni tuan-tuan.
Jadi insya-Allah moga-moga tuan-tuan perbincangan kita ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, saya tidak dapat berlangsung secara live pada malam ini, tapi secara rakaman. Ala kulli hal tuan-tuan, semoga pertemuan ringkas kita ini dapat memberikan manfaat. Dan kalau sekiranya tuan-tuan ada apa-apa persoalan, insya-Allah kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang ya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.